KB Channel. Kalau nak tengokkan PMX, setiap kali Parlimen nak bersidang, PMX ni, dia akan cakap, sedialah. Dia akan cabar semua pembangkang ni untuk buat undi tak percaya, atau undi percaya ke, atau apa pun usul-usul. Buatlah dekat Parlimen, buat. Tapi sehingga hari ini, tidak ada satu pun gerakan yang boleh dilakukan oleh pembangkang ini untuk buatkan undi tak percaya atau tidak di dalam Parlimen. Tak percaya pun, tak boleh buat pun. Perkara-perkara ni semua nampaklah panik. Pembangkang ni sebenarnya dia tahu benda tu semua. Saya ingat lagi masa penggal pertama, penggal kedua Anwar Ibrahim, PMX minta kalau boleh ahli Parlimen pembangkang ini kalau tak setuju sangat dengan ataupun nak mempertikaikan majoriti yang ada kepada PMX, dia buat undi tak percaya secara jelas dan secara nyata. Dibenarkan buat begitu. Dia tak bukan zaman Muhyiddin Zaman Muhyiddin ni macam-macam dia buat. Tak bagi undi tak percaya lah, itu lah ini. Ni zaman Muhyiddin, langsung tak gentle kan. Tak ada gentleman bro, no gentleman. Tak ada pun. So kalau zaman Anwar Ibrahim ni, PMX ni dia buka se-gentleman. Kalau you all ada numbers, bawa dekat Parlimen, no problem. Kita jumpa bentang kat Parlimen. Tunjukkan dia punya undi percaya ke, undi tak percaya ke. Berapa you ada? Berapa ekonomi you ada? Siap buat macam tu. Kita cerita sikit berkenaan dengan politik yang sedang dipermainkan di dalam negara kita. Kita tahu bahawasanya tidak nampak ada logiknya untuk kerajaan kali ini ditopel. Setelah mana kita mencipta beberapa undang-undang di dalam negara yang dipersetujui oleh semua parti-parti politik, dan undang-undang ini dicipta adalah untuk mengawal daripada politik negara mengalami ketidaktentuan. Dia berbeza dengan politik di negara Indonesia atau sebagaimana. Sebab macam dekat Indonesia tu, bila mereka adalah pemilihan presidential. Maksudnya dia akan pilih 5 tahun sekali tu undi yang terbanyak presiden dan dia punya wakil presiden ataupun timbalan lah kita kat sini. So satu negara rakyat Indonesia akan memilih wakil presiden atau wakil presiden atau timbalan presiden lah panggil, okay? So bila pilih tu, bila dah menang tu, tak adalah nak cerita topel ke tak topel ke. So selama 5 tahun tu Indonesia tu akan ditadbir dengan cara yang siapa yang jadi presiden yang dipilih lah. So presiden kat sana tu adalah Perdana Menteri di sini lah. So di sini berbeza. Di sini kita pakai parliamentary system. So sistem ni banyak kepada majoriti yang dibuat di dalam parlimen. Ya betul. Semua majoriti ini boleh menyokong, tak menyokong, ataupun boleh apa dia nak buat semualah. Tetapi kita ketatkan dari sisi sudut faktor berkenaan dengan Akta Lompat Parti ini untuk menghormati setiap parti-parti yang bertanding, agar ahli parlimennya tidaklah menebuk atap, ataupun ahli parlimennya tidaklah sewenang-wenangnya menyokong kumpulan lain-lain untuk dasarnya. Kalau setakat undang-undang you nak sokong tak sokong, itu okey. Macam contohlah ahli parlimen Perikatan Nasional ni, dia nak sokong Perdana Menteri. Dia sokong Perdana Menteri tak ada masalah, tetapi dia sokong tu dari segi sudut apa dia? Dari segi sudut dasar-dasar ataupun akta-akta yang baru ataupun undang-undang yang baru yang nak dibawa ke parlimen, dia sokong. Okey, sokong je lah. Tak ada isu pun. Dia tidak melibatkan pertukaran parti. Dia tidak melibatkan pertukaran parti. So ini berbeza dengan perkara yang dilontarkan di kononnya Raja Petra buat macam tu. Kononnya ada SD lah apa semua. So di dalam parlimen, you nak buat, you buat dalam parlimen. Tapi selama ni parlimen you tak boleh buat pun. Sebab kalau nak tengokkan PMX, setiap kali parlimen nak bersidang, PMX ni, dia akan cakap, sedialah. Dia akan cabar semua pembangkang ni untuk buat undi tak percaya, atau undi percaya ke, atau apa pun usul-usul. Buatlah dekat parlimen, buat. Tapi sehingga hari ini, tidak ada satu pun gerakan yang boleh dilakukan oleh pembangkang ini untuk buatkan undi tak percaya atau tidak di dalam parlimen. Tak percaya pun, tak boleh buat pun. Jadi, bila benda-benda tu tak berlaku, bila benda-benda tu tidak mampu dibuat, semua ahli parlimen yang menyokong kajian perpaduan mempunyai 2/3 seat, jadi kukuh di belakang Perdana Menteri dan juga timbalan-timbalan Perdana Menteri. So mereka semua ni lah hilang akal lah. Jadi ini perbezaan di antara ahli parlimen PN yang menyokong Perdana Menteri ataupun SD. Sebab kalau ahli parlimen tu nak menyokong Perdana Menteri, menyokonglah. Dari segi sudut dasarnya dalam parlimen, you boleh menyokong, tak ada masalah. Sokong dasar tu, sokong dasar ni, sokong bajet, tak sokong bajet, you boleh buat. Jadi bila you nak buat tu, you buat je lah. Tapi dari segi sudut parti, ianya adalah berbeza. You nak sokong dari segi sudut kelompok parti untuk melukar kerajaan di luar parlimen, you tak boleh buat pun. Sebab benda tu kita dah buat daripada Akta Lompat Parti. So Akta Lompat Parti ni, kalau you pergi sana menyokong di luar parlimen itu semua, benda tu takkan jadi.
Perkara-perkara ini semua nampaklah panik. Pembangkang ni sebenarnya dia tahu benda tu semua. Saya ingat lagi masa penggal pertama, penggal kedua, Anwar Ibrahim, PMX minta kalau boleh ahli parlimen pembangkang ini kalau tak setuju sangat dengan ataupun nak mempertikaikan majoriti yang ada kepada PMX, you buat orang dia tak percaya. Secara jelas dan secara nyata dibenarkan buat begitu. Dia tak bukan zaman Muhyiddin Zaman Muhyiddin ni macam-macam dia buat. Tak bagi orang dia tak percaya lah, itulah ini. Ini zaman Muhyiddin langsung tak gentle kan. Tak ada gentleman bro, no gentleman. Tak ada pun. So kalau zaman Anwar Ibrahim ni, PMX ni, dia buka se-gentleman. Kalau you all ada numbers, bawa dekat parlimen, no problem. Kita jumpa, bentang kat parlimen. Tunjukkan dia punya undi percaya ke, undi tak percaya ke. Berapa you ada? Berapa ahli parlimen you ada? Siap buat macam tu. Tidak ada sekatan pun yang seperti mana zaman Muhyiddin buat. Tidak ada sekatan pun seperti mana-mana zaman Perdana Menteri ini tak ada sekatan. Jadi inilah jelas bahawasanya tidak akan ada pertukaran kerajaan walaupun dicuba sehebat baik oleh Syahidan Kasim, oleh Hamzah Zainuddin, rakan-rakannya cuba untuk mengadakan pelbagai kerja-kerja belakang takbir ni, termasuklah ada konglomerat yang paling kaya dalam Malaysia hari ni nak kena tangkap, nak kena siasat, pelbagainya. Lepas tu hari ni berdolak dalih semua. Ini semua perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh kerajaan, tetapi kestabilan politik ini wujud dan tidak akan orang cakap tidak akan tergugat lah. Cuma apa yang tujuan mereka buat ini, saya percaya ianya adalah untuk menimbulkan ketidaktentuan ekonomi di dalam negara. Ahli parlimen, terutamanya Perikatan Nasional ni, kita tahu mereka ini bukanlah statement. Bukanlah negarawan yang kita boleh nyatakan keikhlasan mereka untuk melihat rakyat ini dapat bergerak dengan tenang. Dia berbeza. Perbezaan di antara pemerintahan zaman Mahathir, perbezaan di antara pemerintahan zaman Muhyiddin dengan pemerintahan zaman PMX sekarang. Dulu orang mendesak Mahathir Mohamad untuk menukar kerajaan atau tidak disokong oleh ahli parlimen. Dasar yang paling kuat dan berada di dasarnya yang betul, ini bukan ciptaan, yang betulnya adalah apabila Tun Dr. Mahathir melakukan tindakan yang tidak memberi keutamaan kepada rakyat. Sebagai contoh saya bagi tahu, 12,000 penyawat awam dibuang di tamatkan perkhidmatan begitu saja. Pada ketika itu saya ingat lagi, overnight kawan-kawan dan juga orang-orang Melayu kebanyakannya tidak ada kerja langsung. So automatik buang. Itu telah menunjukkan kebangkitan daripada sudut asas rakyat. Itu satu. Nombor dua, banyak dasar-dasar yang kepentingan untuk orang Melayu Bumiputera diganggu-gugat sewaktu zaman Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Yang pertamanya, semua perkara-perkara Bumiputera untuk kontrak-kontrak kerajaan di JLC telah ditamatkan untuk ada inisiatif Bumiputera. Itu yang pertama. So orang dalam bidang perniagaan bangkit. Ini juga perkara yang mendasar. Yang keduanya, apabila kita melihat ada banyak sektor-sektor kepunyaan orang Bumiputera diganggu-gugat seperti mana, marah kita tengok pada ketika itu. Diberikan disekat dengan pelbagai tindakan, diminta untuk dibentangkan di dalam parlimen, diminta untuk mengurangkan beasiswa, diminta untuk marah tidak lagi bekerja untuk sepenuhnya untuk orang Melayu. So itu dua. Nombor tiga, apa dia? Semua kontrak-kontrak kerajaan yang ada melibatkan orang politik, tidak politik, orang biasa, tak biasa, semua ditamatkan dan dinegosiate balik. Pada ketika itu, negara masa ketika itu tergamam. Orang peniaga tergamam, tak tahu nak buat apa, kerja tak ada. Jadi diorang tak dapat bayar gaji. Semua pembayaran-pembayaran yang sepatutnya dibuat kepada kontraktor-kontraktor tidak dibuat, diholkan begitu saja. Jadi mereka terdesak untuk membayar gaji. Seorang yang tak dapat gaji akan mengamuk semua sebagainya. So kebangkitan masa ketika nak menukar kerajaan Tun Dr. Mahathir pada ketika itu adalah perkara yang mendasar, perkara yang betul, tidak dicipta-cipta. Itu nombor satu. Itu jatuhlah kerajaan Tun Dr. Mahathir 22 bulan. Pada ketika itu pun adalah konflik politik yang mendasar juga. Pergaduhan di antara grup BAP, grup Anwar Ibrahim bersama dengan Tun Dr. Mahathir yang menjanjikan bahawasanya nak serahkan kuasa dalam masa 6 bulan, nak serahkan kuasa dalam masa setahun, nak serahkan kuasa dalam 2 tahun, drag. Itu diorang punya masalah dan diorang jatuh sendiri. Itu masalah. Zaman Muhyiddin Yassin, orang tahu kenapa rakyat menebuk atap yang tak nak dengan zaman Muhyiddin Yassin. Secara dasar, yang perkara-perkara yang berdasar ni adalah pengurusan COVID,
perompakan harta ni. Lepas tu ada banyak peraturan-peraturan yang sepatutnya dibuat tapi tak buat, sehinggalah akhirnya beliau mengumumkan darurat. So darurat ini, bila darurat ini adalah pertemuan di antara Muhyiddin Yassin bersama dengan istana, sehinggalah pertama kali pergi istana nak minta darurat tanpa maklumkan apa-apa. So tuanku pun terkejut, takkan kita nak buat darurat tiba-tiba, apa asasnya? Asalnya katakan COVID, sebenarnya bukan COVID, asalnya adalah politik. Tetapi tuanku minta tolong tanggung. Lepas tu minggu depan tu dia datang sekali lagi untuk mengumumkan. Saya ingat lagi masa tu ada pemimpin UMNO bercakap dengan saya, oh tuanku tak boleh tolak ni kalau kita minta darurat, tuanku kena bagi je. Sebab ini kuasa penasihat, iaitu pada kita Perdana Menteri lah. So Perdana Menteri menasihatkan tuanku untuk menjalankan darurat. So tuanku buatlah darurat. So dengan darurat ni kita tahu bagaimana pembelian, semualah macam-macam lah dia buat, sampaikan orang menaikkan bendera putih apa semua. So jatuhlah juga kerajaan Muhyiddin Yassin. So hari ni nak dibandingkan apakah masalah asas yang dihadapi oleh rakyat jelata. Adakah degree ataupun tahap rakyat yang tak suka ni tinggi ataupun rendah? Apa dia? Adakah seperti mana 22 bulan dulu, ada kata 17 bulan dulu? Tak ada. Hari ni Islam yang dimomokkan Islam terancam itu, mana yang Islam terancam? Adakah sama di zaman Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri? Tak sama. Hari ni kita punya bajet orang Islam ditambah daripada 1.5 bilion, kita tambah kepada 1.8 bilion. Hari ni orang-orang Islam boleh bekerja sampai sehabis baik. Baru-baru ni BMS umumkan akan membuat satu Kongres Ekonomi Bumi Putra. Kongres Ekonomi Putra ini adalah nak dikatakan DEB baru. So kita nyatakan banyak perkara-perkara yang kita buat ini tidak pernah pun kita usik walau seinci hak Bumi Putra yang digadaikan di dalam negara kita di dalam masa waktu kita nak kononnya nak orang cakap apa, botol ansur tentang kuasa. Tak ada. Kita UMNO pun memang jelas akan mempertahankan perkara-perkara ini dengan jelas. Apa saja isu kita akan pertahankan sebab itu adalah perjanjian kita dengan Pakatan Harapan sewaktu kita menubuhkan kerajaan. Perjanjian ini bertulis. Perjanjian ini dibawa maklum kepada MKT. Perjanjian ini juga dibawa maklum kepada PH punya kepimpinan. Semua ini berbincang bersama untuk kita menemukan jalan pertemuan di dalam perjanjian yang sama punca kuasanya adalah parti. Berbeza dengan zaman dulu-dulu ni, 2-3 tahun ni, langsung tidak mengikuti saluran parti. Jadi, untuk cerita pasal tebuk atap ke tak tebuk atap ni, semua bagi pandangan saya, ini adalah perkara-perkara yang memang tak masuk akal. Tujuan mereka buat hari ini adalah semata-mata untuk mewujudkan ketidakstabilan emosi di dalam negara, mewujudkan sabotaj ekonomi agar pelabur-pelabur tak nak datang kat sini sebab mereka tak senang duduk sekiranya negara ini stabil. Sebab itu sajalah kunci kejayaan untuk mereka. Mereka sanggup menggadaikan perut nasi rakyat semata-mata untuk menunjukkan ketidakstabilan dalam negara kita untuk mereka mendapat manfaat daripadanya. Okey? AB Channel.